Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness dan kepakaran saya adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga hari ini kami telah membantu lebih daripada 1000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang macam manakah sebenarnya cara kurus yang paling betul di dunia supaya kita tak buang masa. Assalamualaikum Puan Encik Ros, apa khabar? Alright, saya harap semua yang berada dalam sini dalam keadaan sihat walafiat. Okay, Assalamualaikum Puan Nur Farisa Husni. Okay, so boleh tak komen sikit yang di dekat sini? Boleh tak komen so far bila kita nak turunkan berat badan, apakah cara yang biasa orang guna? Okay, boleh tak komen sikit? Sebab saya nak buat bagi tahu ni, saya nak bagi tahu apakah masalah kepada banyak cara kurus yang kita tahu sebelum ni yang buatkan kita akan jadi lagi susah nak turunkan berat badan. Waalaikumsalam Puan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Acik Ros. Kesasul lah ni kan. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati. Okey, boleh tak komen sikit apakah cara kurus yang kita tahu supaya kita akan dapat faham beberapa cara yang alternatif dia untuk kita tak buang masa lagi dah untuk kita turunkan berat badan. Cik komen sikit. Sebab saya nak pastikan kita semua aware ni apa yang patut kita buat supaya kita tak buang masa lagi. Banyak dah ramai orang buang masa kan untuk turunkan berat badan. So inilah cara kurus yang sebenarnya yang paling tak buang masa, yang menyebabkan saya rasa macam kalau kita tahu ni, insya-Allah banyak benda yang bagus yang kita akan dapat faham daripada sini. Komen kalau dah ready nak tahu. Boleh tak komen dah ready nak tahu? Selamat pagi Puan Nur Farisa. Okey, sini ada banyak cara kurus dekat luar sana. Okay, banyak cara kurus. Ada yang gunakan cara berdiet macam cara diet Atkins ke, ataupun cara diet seperti cara diet let's say ketogenic diet. Assalamualaikum Puan Asriani. Waalaikumsalam Puan Haliza. Puan Asriani binti Masri, apa khabar? Ada juga yang berdiet jenis tak makan nasi. Selamat pagi Puan Asriani. Ada juga yang berdiet jenis seperti macam liquid diet dan sebagainya. Siapa yang boleh komen kat sini? Siapa kat sini yang boleh bagi tahu apakah cara diet yang kita mungkin boleh share sikit? Puan Cik Nursiah. Waalaikumsalam. Okey. Kenapa cara diet yang saya sebutkan tadi kebanyakannya cara diet yang tak sesuai dengan kita? So itu yang saya nak explain ni. Saya nak explain cara diet dan cara diet kita tahu dan apakah masalah kepada setiap yang saya sebutkan tadi. Yang ni yang saya nak share ni. Siapa dah ready nak tahu boleh tak komen saya dah ready nak tahu. Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita buat bersama-sama sekarang ni. Okey, saya nak share sikit yang pertama. Cara diet yang pertama. Dulu saya diet tak makan nasi dan tinggalkan gula dan susu. Okey, itu cara Puan Haliza Abdullah. Boleh tak sebelum saya nak share ni, saya nak minta komen dulu. Puan Nur Farisa Husni dah ready. So cara diet yang sebenarnya kita boleh faham. Ada banyak cara diet. Okay, so sekarang ni saya nak bagi tahu contoh dulu macam Puan Haliza Abdullah. Cara diet tak makan nasi dan tinggalkan gula dan susu. Okey. Untuk pengetahuan, kita ni makan nasi sejak kecil kan. Kita makan nasi sejak baby lagi. Macam anak saya yang umur dia dah 7 bulan 6 bulan pun dah start makan nasi dah sikit-sikit. Makan nasi. So bermaksud kalau dia makan nasi selama katakan 40 tahun, selama 45 tahun katakan, tiba-tiba sebabkan dia nak berdiet, dia stop makan nasi. Agak-agak apa yang berlaku kepada badan dia? Waalaikumsalam Puan Syailah. Puan Nur Raiti kata nak tahu. Okey. So kebanyakan daripada kita, bila kita dah biasa makan nasi, tiba-tiba kita stop makan nasi, apa yang berlaku? Badan kita akan rasa lemau. Badan kita akan rasa macam lemah-lemah, rasa senang nak mengantuk dan sebagainya. So benda tu dia akan mengganggu kita punya aktiviti seharian. Siapa sini setuju? Boleh tak komen setuju? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okey. Itu adalah yang pertama. Yang kedua pula adalah kadang-kadang bila kita nak faham macam ni, kita kena faham diet lain juga. Contohnya macam ketogenic diet. Siapa pernah dengar ketogenic diet? Komen.
Siapa yang pernah dengar boleh tak komen pernah dengar. Siapa yang tak pernah dengar boleh tak komen tak pernah dengar. Ketogenic diet. Saya eja KETOGENIC diet. Ketogenic diet. Siapa yang pernah dengar? Tak pernah dengar Okay. Ketogenic diet adalah jenis makanan yang kurangkan makan karbohidrat dan lebihkan makan lemak. Lemak pula dipilih daripada lemak yang sihat. Okey. Untuk pengetahuan, kita ni dah biasa makan makanan yang berkarbohidrat. Pernah dengar Puan Cik Nur Nursiah, alhamdulillah. So, kita ni pernah dengar, kita pernah macam mana? Kita pernah je jumpa macam-macam jenis diet kan. Contohnya macam ketogenic diet ni, tapi kita kena faham ketogenic diet ni macam tak sesuai dengan gaya hidup kita. Gaya hidup kita ni macam tak sesuai sikit. Kenapa saya cakap tak sesuai? Begini tau, sebab apa tak sesuai? Sebab kita makan nasi dan dia lebihkan lemak. Lemak tu lah seperti macam biasanya Malaysia makan seperti macam let's say macam minyak-minyak masak, contohnya kan macam margarin, plantar dan sebagainya, ataupun macam minyak macam lemak juga macam let's say macam kacang kan. So benda tu santan kan. So, benda tu kebanyakan adalah berlemak. Tapi berlemak tu kita pastinya akan biasakan kita akan mixkan dengan apa? Dengan karbohidrat. Maksud saya macam kita takkan makan kuah saja, kita takkan makan santan saja, tapi kita akan masak kita punya nasi tu dengan santan contohnya. So santan tu adalah lemak, nasi tu adalah karbohidrat. Kita mesti akan mix and match kan karbohidrat dengan lemak tu. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Waalaikumsalam Puan Alisa Sofia. Terima kasih sebabkan yang dah share. Puan Haliza Abdullah kata setuju sangat. Pernah sekali tak boleh nak rukuk waktu solat macam nak pitam berpusing-pusing kepala. Kan? So itulah point dia bila macam kurangkan makan nasi langsung. So berbalik semula tentang sini. Bila kita nak faham tentang pemakanan yang betul, apakah sebenarnya diet yang paling sesuai sekali dengan rakyat Malaysia? Gitu kan. So kita boleh je macam contohnya macam kita bukan kata tak boleh tak makan nasi untuk berdiet, boleh, tak ada masalah, tapi dia kena tepuk dada tanya diri sendiri, boleh ke tak makan nasi ni? Boleh tak komen yang sedang menonton ni, boleh tak diet tak makan nasi katakan selama setahun? Boleh tak komen sikit? Boleh tak komen, boleh tak diet tak makan nasi selama setahun? Katakan kita tak makan nasi, kita makan benda lain, roti contohnya, roti ke, kita makan buah ke, ataupun kita makan salad ke, contoh. Siapa yang boleh makan macam tu? Saya nak tengok sikit siapa yang boleh kata komen boleh, siapa yang tak boleh tak komen tak boleh. Sebab saya nak pastikan kita semua realise. Waalaikumsalam Puan Nurul Liza, selamat pagi. Alright, so hi Puan Maya Amira Abdul Ghani. Orang Asia mesti makan nasi, sedap nasi tu kan. So point dia dekat sini adalah macam kita susah nak tinggalkan nasi. Saya pernah cuba makan nasi selama tak makan nasi selama sebulan. Saya boleh lagi turunkan berat badan. Saya boleh lagi sebab saya macam saya bolehlah makan nasi sebenarnya. So saya bolehlah tak makan nasi maksud saya. Jadi hi Puan Cherry Gloss, apa khabar? Kak Yung, Waalaikumsalam. Alright, so maksud saya begini, cara diet yang paling betul adalah kita kena tepuk dada tanya diri sendiri. Cuba kita bagi tahu apakah makanan kegemaran kita ataupun makanan lah ataupun minuman yang kita tak boleh nak tinggalkan langsung. Tak boleh tak jaman nasi, tambahan kalau nasi tak ada budu pula. Puan Ailisma Muhammad pula. Okey. So boleh tak komen sikit macam Puan Ailisma, dia bagi tahu dia tak boleh tak jamah nasi, tak boleh pula nasi tu tak ada budu. Kena ada nasi dan kena ada budu. Siapa yang ada, boleh tak komen sikit yang ada kat sini? Boleh tak komen apakah makanan yang dia tak boleh tinggal dalam sehari? Cik komen. Apakah makanan dia tak boleh tinggal? Saya tak boleh tinggalkan kopi. Kopi ni. Kopi ni adalah kopi bukan kopi 3 in 1 tapi kopi bancuh sendiri. So itu adalah kopi saya. Selamat pagi Puan Anangle. Alright. So maksud saya, setiap orang dia ada makanan kegemaran dia sendiri kan. Makanan kegemaran saya ataupun minuman kegemaran saya adalah kopi. Cuba kita bayangkan kalau katakan kita boleh makan makanan kegemaran kita, kita boleh minum minuman kegemaran kita, bermaksud kita agak-agaknya kita boleh tak? Boleh ke tak kita nak turunkan berat badan? Puan Ailisma kata saya tak boleh tinggalkan roti dan kopi serta nasi dengan budu. Puan Ailisma Muhammad. Puan Kak Yung kata kopi. Cik Ros kata sorry coach tak dapat nak komen. Tak apa, it's okay.
hati-hati drive. Puan Nur Hasnida Rasli kata nasi. Okay, ada yang dah komen kan. So ada yang kata nasi, ada yang kata kopi O, ada yang kata roti dengan kopi. Ada yang kata Puan Alicia Sofia kata nasi dengan lauk sedap. Of course lah, makanan sedap macam mana kita boleh tinggalkan kan. So inilah macam mana saya nak explain ni. Siapa dekat sini yang rasa it's a good idea kalau katakan kita makan makanan kegemaran kita, tak kisahlah kita makan apa sekalipun, dan kita masih lagi boleh turunkan berat badan. Siapa yang rasa best? Boleh tak komen best, ataupun boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya kita rasa bila kita boleh berdaya dengan keadaan kita makan, kita boleh makan makanan kegemaran kita. Korang tak rasa ke macam proses berdiet kita tu akan dapat tahan lebih lama? Puan Cherry Gloss kata kopi susu. Puan Haliza kata best. Cik Ta kata selamat pagi. Terima kasih Cik Ta yang luar biasa hebat. Best kan. Puan Syailah Abdullah kata best. So puan saya memang best. Memang best kalau katakan kita boleh makan makanan kegemaran kita, dan kita boleh jadikan kita punya proses berdiet kita jadi lebih mudah untuk diamalkan. Setuju tak apa saya cakap? Macam ni. So, ini yang saya nak share ni. Why not kalau katakan saya explain kepada you all macam manakah caranya kita boleh berdiet dengan mudah yang kita boleh amalkan hari-hari. Kemudian kita boleh jadikan makanan kegemaran kita sebagai makanan yang kita boleh makan hari-hari. Korang tak rasa ke senang gila nak turunkan berat badan? Setuju tak apa saya cakap? Puan Kak Mi kata bagi saya love. Ada 4 love. Terima kasih Kak Mi. Alright, Puan Nurul Liza kata best. Hai Puan Becky Kochi. So, point dia dekat sini adalah saya nak bagi tahu pada you macam manakah caranya. Kebanyakan student saya yang ramai yang dah berjaya turunkan berat badan. Waalaikumsalam Kak Anis. Yang dah ramai turunkan berat badan, dia boleh dapat capai ke berat badan dan bentuk badan yang diinginkan tanpa meninggalkan makanan kegemaran dia. Saya nak bagi contoh sikit. Bagi contoh sikit macam ni Macam siapa nama? Puan Suria, Sam Suryawati ni badan dia dulu sebelum dia bersama dengan kita, dan ni adalah badan dia sekarang selepas dia bersama dengan kita. Macam dalam tempoh berapa bulan dia dapat capai? 2 bulan. 2 bulan lebih kot dia dapat capai bentuk badan daripada macam ni kepada badan macam ni. Dan ada lagi beberapa perkara telah berlaku kepada tubuh badan Puan Samsuryawati lepas dah follow cara kita. Dan cara kita boleh makan makanan kegemaran kita, tapi kita kena tahu berapa banyak portion yang patut kita ambil. Siapa dekat sini yang nak belajar ilmu ni? Sebab cara ni bagi saya, tak tahu bagi korang macam mana. Bagi saya lah cara kurus yang paling betul dalam dunia. Sebabkan kenapa saya cakap cara macam ni cara paling betul dalam dunia? Sebab kita boleh makan makanan kegemaran kita. Kita boleh makan makanan kegemaran kita. Kita boleh jadikan makanan yang kita selalu makan ni sebagai makanan harian untuk kita berdiet. Kalaulah katakan kita terpaksa makan makanan yang kita tak biasa makan. Waalaikumsalam Makcik Fidah, apa khabar? Kalau katakan kita tak biasa makan makanan yang kita biasa makan, contohnya macam kita biasa makan nasi, tapi kita stop makan nasi sebabkan kita nak makan spaghetti. Kononnya spaghetti ni sihat, kononnya Ataupun kita nak makan seperti macam mi. Kononnya makan mi ni sihat, ataupun makan roti ni sihat, katakan. Gantikan nasi ni dengan roti, katakan. Contoh, kita dah ubah totally diet yang kita biasa makan. Contohnya macam saya tak boleh tinggalkan kopi, tiba-tiba diet tu suruh saya minum teh. Contoh, saya minum teh tapi tak ada minum teh yang best sangat minum teh. So that's why bila kita faham kita boleh makan makanan kegemaran kita, percayalah cakap saya, kita akan dapat turunkan berat badan secara konsisten. Kita akan dapat jadikan diet kita ni sebagai satu amalan yang boleh tahan lama. Boleh tak faham maksud saya? Saya nak tunjuk lagi gambar seterusnya, boleh tak? Okay. Nak tunjuk gambar seterusnya, gambar gambar Kak Yung. Gambar Kak Yung cenia badan dia dulu. So ini badan Kak Yung dulu, dan lepas dah follow cara kita, Kak Yung komen makan nasi kurus. Mana tak kurus ni, nampak tak badan dia channel lepas dah makan nasi pun boleh kurus. Yang ni apa yang Kak Yung buat adalah Kak Yung dia makan je makanan ikut yang dia suka makan, ataupun selalu makan. Dan Alhamdulillah bila dia faham cara macam ni,
proses berdiet dia jadi lebih cepat dan mudah dan tahap kesihatan dia jadi jauh lebih baik. So, siapa sini nampak gambar Kak Yung, boleh tak komen nampak? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni? Sebab saya percaya kepada apa? Saya percaya kepada sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. InsyaAllah bila kita tekan button share, kita tunjukkan gambar-gambar ni kepada orang sekeliling kita, especially orang yang like Facebook kita, ataupun orang yang join kita punya Facebook group dan sebagainya, ataupun kita join Facebook group orang dan kita share gambar-gambar ni, kita share dia punya perjalanan ni, mungkin ada orang dekat luar sana akan dapat something daripada sharing yang korang buat. Dan bila diorang ikut cara yang betul, dan insyaAllah korang akan nampak juga perubahan yang banyak gila berlaku kepada diri you all sebabkan korang dah memberi manfaat kepada orang lain juga. Siapa sini nampak kat sini? Puan Amy Yuliati nak kurus. Saya pun memang nak bantu orang kurus ni. Nampak kan? Power kan dua-dua orang ni semua? Boleh tak saya nak tunjuk lagi gambar seterusnya? Gambar seterusnya yang komen tu nampak-nampak tu nama dia Kak Hanis Yahya. Saya nak tunjuk gambar Kak Hanis Yahya pula. Contohnya macam ni gambar Kak Hanis Yahya dulu macam ni. Ini adalah gambar Kak Hanis pada bulan 2 tahun lepas. Waalaikumsalam Puan Suria Azarini. Okay, ini adalah gambar siapa? Gambar Kak Hanis Yahya dulu sebelum dia bersama dengan kita, iaitu pada bulan 2 2020. Ini yang gambar dia dulu. Tapi lepas dah follow cara kita, dah follow meal plan daripada kita dan dah nampak beberapa kaedah-kaedah kurus boleh makan apa sahaja ni, cenia badan dia. Ini gambar dia ambil pada bulan 6 tahun lepas. Iaitu setelah 4 bulan dia follow cara kita macam ni Macam ni rupa dia. Dalam tempoh 4 bulan. Berapa kilo dah Kak Anis turun kan Kak Anis? Boleh tak komen sikit? 20 kilo Saya pun tak ingat berapa kilo dah Kak Anis turun kan. Itu dah beritahu. Banyak kilo sangat student saya dapat turunkan berat badan sampai saya pun confused berapa kilo sebenarnya. So, nampak tak gambar tadi? So, macam mana cara diorang ni buat? Sebabkan diorang ni pertama, diorang ni berjaya faham macam manakah sebenarnya mereka boleh makan makanan kegemaran mereka, kemudian boleh jadikan makanan kegemaran tu sebagai makanan harian mereka. Kemudian, mereka dalam keadaan tak sedar, tiba-tiba dah kurus macam tu kan. Hai Puan LC Paul, Kak Hanis kata 20 kilo dah turun. Alhamdulillah, lepas dah follow cara kita, lepas dah boleh makan makanan kegemaran dia, iaitu dia boleh secara konsisten lah dapat turunkan berat badan. Siapa sini yang rasa berminat nak tahu lebih lanjut tentang apakah sebenarnya kaedah ni, apakah ilmu yang dipakai kan? So, orang panggil saya bomoh kurus. Bomoh kurus. Saya nak tunjuk lagi gambar seterusnya. Boleh tak? Saya nak tunjuk lagi gambar seterusnya. Yang ni mungkin akan membuatkan biji mata kita terbeliak. Kak Hanis kata daripada 83 kilo turun sebanyak 63 kilo. Dan pada minggu pertama je 7 hari Kak Hanis berjaya turunkan berat badan sebanyak 3 kilo solid. 3 kilo solid. Makan nasi pun boleh kurus, perut kenyang, hati senang, jangan susah diri, ikut meal plan, hasil terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Puan Alicia Sofia. Alright, so itu adalah gambar yang berapa tah, yang keempat. So saya nak share lagi macam manakah sebenarnya kan, kalau katakan diri kita, mungkin kita kenal mereka, ataupun kita mungkin kenal seseorang tu, dia mempunyai masalah berat badan sejak kecil. Siapa yang kenal? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak ataupun komen kenal. Siapa kat sini yang kenal yang orang tu dia ada masalah berat badan sejak kecil lagi. Lepas dia follow cara kita, dia dah ubah dia punya bentuk badan dia dalam keadaan sangat-sangat simple dan mudah. Siapa nak tengok gambar dia, boleh tak komen nak tengok gambar sementara saya nak minum kopi kegemaran saya pula ni. Kopi Davidoff ni. Ya Allah, sedapnya. Okey. Saya nak share sikit gambar salah seorang. Puan Haliza Abdullah kata saya lah tu. Okey. Inilah gambar Puan Iris Kim. Daripada kecil lagi, dia kata kat saya, dia memang daripada kecil lagi memang mempunyai masalah berat badan. Memang seorang yang cabi lah. So, Kak Haris pun tak pernah slim daripada kecil. Gitu kan. Sini, terima kasih Puan Suria sebabkan tag. Alright, Iris Kim. So, ini ini gambar dia, Puan Iris Kim ataupun Puan Alia, nama betul dia begini nama macam ni bentuk badan dia. Dia kan mempunyai masalah berat badan sebanyak
sebanyak since kecil lagi, since budak kecil lah kan. Tapi lepas dah follow cara kita, dia boleh makan makanan kegemaran dia. Dia pun selalu masak juga makanan kegemaran dia. Dia share dengan anak-anak dia. Kemudian siapa nak tengok gambar terbaru dia? Cenia. Gambar terbaru tak gambar terbaru lah. Gambar ni gambar lama juga. Gambar terbaru dia lagi slim. Dan saya tak ada gambar tu pula kan. So that's why beginilah sebenarnya yang akan berlaku kepada diri kita. Kalau kita jumpa dah jalan ataupun cara yang betul untuk kita turunkan berat badan. Dan saya tak nak korang buang masa lagi. Berapa ramai di kalangan kita yang sangat gila buang masa bila nak turunkan berat badan. Dan dia rasa macam, saya pun dari kecil tak pernah kurus. Kan. So, point saya kat sini macam ni lah kan. Point saya macam ni. Berapa lama lagi kita sanggup bawa badan yang berat ni? Sebabkan bila kita masih lagi bawa badan yang berat, kemungkinan besar kita susah nak bergerak, susah nak berjalan, kita nak melakukan amal ibadat pun susah. Nanti ni nak bulan puasa ni kita nak sembahyang tarawih. Bukan sikit-sikit 8 rakaat tu. 8 rakaat kalau katakan kita tak dapat nak melakukan pergerakan ketika nak solat contohnya, macam susah nak. Boleh faham tak maksud saya? Tak ke dia macam buang masa? Buang masa. Kita tak tahu kita punya ajal ni sampai bila. Kita punya umur ni sampai bila. Kita tak tahu bila ajal kita. Mungkin Ramadan kali ni ataupun mungkin inilah Ramadan terakhir kita. Saya bukan ustaz, tapi cuba bayangkan kalau tahun 1442 ni 1442 Hijrah ni, iaitu pada tahun 2021 ni merupakan Ramadan terakhir kita. Ada tak sesiapa dekat sini yang nak melakukan amal ibadat yang lebih baik lagi berbanding dengan tahun-tahun yang lepas? Siapa dekat sini yang mungkin nak, contohnya macam banyak macam nak pastikan dia tak nak miss tarawih, tak nak miss mengaji dan sebagainya. Kak banyak buang masa, jealous tengok Ayung Zai. Saya pun jealous tengok Kak Ayung sebenarnya. Okay. So that's why kita jangan buang masa lagi. That's why cuba dapatkan meal plan lah. Dapatkan meal plan. Sebabkan dalam meal plan tu kita boleh makan makanan kegemaran kita. Kita ada susun jadual dia. Ada waktu ada waktu kita makan kan. Ada waktu kita rehat. Kemudian kita ada jadual lah pendek kata. Berapa ramai hidup dia tak ada jadual, dan bila hidup dia tak ada jadual, yang menjadi masalah kepada mereka adalah mereka macam tak tersusun. Dan dia bila tak tersusun, dia rasa macam nak makan je kerja. Nak makan kan, lepas tu zas ke babur. Kak Puan Alicia Sofia kata sekarang ni dah boleh pakai baju anak. Dulu nak sarung pun tak lepas. Memang amazing lah ilmu kurus ni. Terima kasih kepada Puan Alicia Sofia. Saya punya point saya macam ni. Kalaulah katakan kita nak mulakan langkah pertama, boleh tak saya nak tanya, siapa yang berminat nak tahu langkah pertama nak kurus cara kita ni macam mana? Boleh tak komen? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke share Facebook Live ni kepada beberapa tempat? Siapa berminat nak tahu, boleh tak komen saya nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Sebab saya nak bagi tahu ni, akak pun turun susah, tapi bila naik kilo tu amboi laju sangat. Oh, tak apa. Jangan coach, akak nak tahu mumis. Okay. Begini. So maksud saya begini. Kalau katakan kita nak turunkan berat badan. Selamat pagi Puan Nurmidah. Waalaikumsalam. Alright. Cara yang pertama sekali adalah cuba dapatkan meal plan. Okay. Meal plan bulan puasa dengan bulan, kalau katakan meal plan yang pada bulan puasa ni dah dapat. Okay, dah dapat. Sekarang ni macam mana nak jadikan meal plan yang bulan puasa ni, bulan yang bukan puasa ni kepada bulan puasa. Kita mungkin dah dapat meal plan, tapi kita nak buatkan ke bulan puasa tu macam mana. Itu kalau satulah yang dah dapat meal plan. Yang dah dapat meal plan ni, kebanyakan daripada mereka yang dah dapat meal plan, macam tu gambar-gambar diorang. Lepas dah beberapa bulan lah. Sekarang ni, kalau katakan kita belum dapat meal plan lagi. Kita tak tahu nak dapatkan meal plan tu macam mana. Kita tak tahu meal plan tu apa pula tu. Saya punya cadangan, saya beritahu dulu, meal plan tu adalah kita punya jadual pemakanan yang kita boleh makan makanan tersebut secara harian. Kita makan makanan tu secara harian. Kemudian bila kita makan, kita kurus. Itulah kita punya ni lah. Berapa ramai dari kita, bila kita nak turunkan berat badan, kita tak payah makan. That's why ada yang ada masalah bila dia dapat turunkan berat badan sikit je, lepas tu berat badan dia naik mendadak. Macam tadi tu Puan Suria bagi tahu Puan Suria bagi tahu, saya rasa Puan Suria punya cara berdiet ni macam ni.
Betul tak Puan Suria Azarini Muhammad? Cara dari Puan Suria, kurang makan. Kurang makan, makan pun sikit-sikit je. Lepas tu, lepas dah naik tu, ya Allah, kan? Tinggi, na'uzubillah kan, dia naik kan. Macam cepat sangat dia naik, cepat sangat dia naik lah. Turun dia macam lembap benau. So, maksud saya, cuba dapatkan meal plan. Korang boleh dapatkan meal plan tu daripada mana-mana fitness coach dekat luar sana. Korang boleh dapatkan daripada mana-mana dietitian ataupun nutritionist yang boleh bantu kita lah. Tapi kalau katakan korang nak dapatkan meal plan daripada kita, korang boleh hubungi konsultan Batik Fitness ataupun korang boleh klik dekat pin komen yang ada dekat bawah tu. Alright, so itu adalah yang Puan Suria Azarini pun kata betul kan. Macam mana saya tahu Puan Suria Azarini? Gitulah kan. Saya bagi tahu sebabkan saya alhamdulillah lah dapat, sebabkan so far alhamdulillah saya dah berjumpa lebih daripada 1,000 orang yang dah kami bantu dalam Batik Fitness ni, dan kami nak bantu lebih ramai lagi orang. So that's why kita jumpa banyak gila kes. That's why banyak gila kes ni kita bukukan macam ni lah. 7 kes susah nak kurus yang berjaya diselesaikan. Nah, buku macam ni kita dah buat untuk sebagai reference kita lah. Maksud saya begini, cuba dapatkan meal plan macam Kak Yung kata, kata orang Sarawak, orang kata orang Terengganu, natang apa tu kan, natang apa tu meal plan. Macam saya cakap tadi, meal plan itu adalah jadual pemakanan supaya kita tak mudah terlanjur daripada makan makanan di luar daripada keperluan tenaga kita sehari. Maksud dia, macam mana kita nak turunkan berat badan adalah kita kena faham makanan itu adalah makanan yang mengikut keperluan tenaga kita sehari. Dan bila kita dapat faham makanan yang mengikut keperluan tenaga kita sehari, tak kisahlah jenis diet macam mana sekalipun, itu adalah diet yang kita akan consider sebagai diet yang paling betul sekali di dunia. Siapa sini faham? Maksud saya, boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Boleh tak komen sikit kan? Siapa sini setuju? Bila kita dapat berjaya turunkan berat badan dengan makan makanan kegemaran kita, insya-Allah kita tak buang masa lagi dah. Kan? Kalau kita makan makanan yang kita tak biasa makan, contohnya saya kalau tiba-tiba saya nak berdiet, saya kena makan salmon bakar. Salmon pan fried, salmon pan fried contohnya, ataupun ayam kukus, ataupun ikan steam. Ikan steam boleh lah kan. Ataupun makan sayur je, ataupun sayur je jadi vegetarian pula kan. So kisah dia sekarang ni saya tak tahan. Saya mungkin akan rasa macam dapat follow cara macam tu sekejap je. That's why lepas tu berat badan naik balik, sebabkan saya rasa stres. Dan cara diet yang stres itu jugalah yang menyebabkan berat badan kita naik mendadak-dadak. Kita bila nak berdiet ni kan, contohlah kan, boleh tak saya nak share sikit? Boleh tak komen boleh? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Kalau katakan boleh, saya nak share sikit ni. Okey, bila kita bawa diri kita dekat depan makanan, katakanlah ini makanan, katakanlah keyboard ni makanan. Okey, makanan, aku nak duduk depan kau. Aku nak makan kau ni. Tiba-tiba dalam hati kita, ya Allah, makan ni lagi. Tak sedapnya lah makan yang rebus ni, bakar-bakar ni. Rasa macam makan guni, bak kata Kak Yung. Bak rasa makan macam polystyrene ataupun macam makan plastik. Tak sedap langsung. Cakap pula tu dekat depan makanan ni lah. Korang rasa macam mana makanan ni lah adalah rezeki. Kita boleh je masak makanan ni dengan apa-apa jenis makanan sekalipun. Apa-apa jenis masakan pun kita boleh makan. Dan kita cakap macam tu kepada makanan atas sebab kita tak tahu nak makan macam mana. Tak tahu nak prepare macam mana makanan ni supaya kita boleh makan makanan yang kita suka makan hari-hari dan kita dapat turunkan berat badan. Siapa kat sini yang ada masalah macam tu? Bila nak berdiet je, dia macam, mungkin dia tak cakap secara verbal, tapi dia cakap dalam keadaan hati dia. Macam, wah, tak sedapnya kan. Ataupun kenapalah aku makan benda ni aja. Boleh faham tak maksud saya kan? Apa tu kan? Kalau boleh sebetul-betulnya depan rezeki kita jangan cakap macam tu. Sebab kenapa? Minggu lepas masa Black Magic Mentor ni saya ada share apakah kaitan dia air tu dengan apa yang kita cakap secara verbal. In fact, air tu juga dia boleh absorb apa yang kita fikir berdasarkan aura dia lah. So that's why sangat gila penting untuk kita faham depan makanan kita kena macam berkelakuan lebih baik. Siapa nak saya share sikit lagi satu story sebelum kita akhirkan live kita ni? Boleh tak komen nak tahu?
Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke komen nak tahu? Saya nak share sikit satu kisah, satu stories. Orang semua suka story kan? Kita semua suka story. Saya nak share sikit satu story yang mana sekarang dah boleh coach makan brown rice. Oh ya ke? Kan Kak Ayung makan brown rice macam makan guni. Okay, boleh tak saya nak share sikit cerita-cerita kan? Nak tahu. Cik Ros kata nak tahu, Puan Haliza kata nak tahu. Begini, ada satu kisah ni cerita-cerita. Ini kisah Nabi lah, kisah Nabi. Pada satu hari Rasulullah dengan sahabat-sahabat dia pergi ke rumah kawan dia. Umar adalah seorang orang jemput dia makan dekat rumah kan. So dia makan. So yang makan dulu biasanya adalah Rasulullah dulu. So dia makan. Sekali dia makan, lepas tu dia terus makan lagi. Dia terus makan lagi, sumbat semua makanan tu dekat dalam mulut dia kan. Makanlah. Dia makan banyak-banyak daripada makanan yang dihidangkan depan dia. Sahabat Nabi keliling tu macam pelik. Kenapa dia macam biasanya Rasulullah ni bila dia macam makan dengan sahabat-sahabat, dia akan makan sikit, lepas tu dia akan share makanan tu kepada sahabat-sahabat dia. Tapi pada satu hari tu dia habiskan semua makanan tu dan dia tak share langsung kepada sahabat-sahabat dia. Siapa nak tahu kenapa? Cik komen sikit kenapa? Kenapa sebenarnya Rasulullah berkelakuan macam tu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau nak tahu apa sebenarnya telah berlaku kat sini? Okay, sebenarnya makanan yang dihidangkan dekat depan Rasulullah dengan sahabat-sahabat dia itu adalah makanan yang masam. Yang masam gila, yang kalau katakan sahabat Rasulullah makan masa tu dalam keadaan dia orang macam tak dapat nak kawal diorang punya kata-kata dan sebenarnya. Sebabnya kalau katakan diorang makan, diorang akan keluarkan muka dia ataupun kata-kata dia macam masamnya, macam tu kan. So Rasulullah makan je semua benda tu supaya tak ada siapa pun yang sebut makanan tu masam, sampai dia cakap depan makanan macam makanan tu masam, dan sampai tuan rumah boleh dengar masam. Okay, sebab tujuan dia pertama, sebab dia tak nak bagi tuan rumah tu rasa kecil hati sebabkan orang cakap makanan dia tak sedap ataupun makanan dia macam tak boleh dimakan kan. Keduanya dia tak nak kita cakap benda yang tak baik ataupun komplain depan makanan. So point dia begitu. Sama juga macam kita, bila kita nak berdiet ni, tiba-tiba kita komplain tak sedapnya, tawarnya nasi ni, tawarnya lauk ni, bosannya, macam tu kan. That's why penting sekali untuk kita kena ada ilmu. Ilmu tu macam mana? So that's why kita kena faham bila kita nak berdiet, kita boleh berdiet dengan makan apa sahaja yang kita nak, tapi kita kena kawal portion. So that's why follow meal plan. Meal plan tu ada jadual pemakanan dan juga setiap makanan tu ada dia punya portion-portion mengikut kepada keperluan tenaga diri sendiri. So that's why ramai gambar-gambar di kalangan student kita berjaya turunkan berat badan. Cik Tak kata dia makan limau. Saya pun rasa makan limau lah, tapi dia kata dia makan tu masam. Contoh gambar Cik Tak. Gambar Cik Tak dulu macam ni badan dia. Macam ni badan dia. Pernah baca kan? Ni gambar Cik Tak dulu. Lepas dah follow cara kita, dia dah boleh makan makanan kegemaran dia hari-hari. Lepas dah faham dan follow, macam ni badan dia. Boleh main lentik-lentik macam tu. Sekarang ni kerja dia mengaum. Kan Cik Tak kan? Kerja dia mengaum. Alright, so Waalaikumsalam Puan Marbakti, apa khabar? So that's why penting sangat sekali untuk kita bantu diri sendiri supaya kita tak buang masa. Terima kasih sama-sama Puan Haliza Abdullah. Maksud dia begitulah kan. Maksud saya, bila kita faham cara kurus yang baik, cara kurus yang sihat, kita akan nampak sebenarnya progres kita akan berlaku dengan sangat gila konsisten, istiqomah. Maksud saya, kalaulah katakan kita ni masih lagi tercari-cari, kalau rasa macam nak teruskan mencari, teruskanlah. Tapi kalau rasa macam kita rasa macam kita nak cuba cari jalan yang lebih singkat, shortcut, follow meal plan. Kalau nak meal plan daripada kita, hubungi kita. That's why ada pin komen kat bawah tu, boleh hubungi konsultan, boleh hubungi tim kita ataupun boleh hubungi konsultan Batek Fitness yang berhampiran dengan kawasan masing-masing. Cuba dapatkan boleh tanyalah kan konsultan kita pun, kebanyakan daripada konsultan kita pun pernah juga bersama dengan kita, macam mana cara dia buat dan sebagainya. So paling terbaik sekali cuba dapatkan meal plan untuk diri sendiri, sebabkan
bulan puasa dah dekat. Okay, bulan puasa dah dekat. InsyaAllah hari Khamis ni, lusa ni kita akan share macam manakah caranya untuk kita ubah meal plan tu kepada untuk bulan puasa punya meal plan. Bila kita dah dapat macam tu, insyaAllah senang gila untuk turunkan berat badan dengan mudah. Walaupun bulan puasa, of course bulan puasa boleh turunkan berat badan, tapi kalau dengan cara diet yang salah macam Puan Suria tadi tu, okay, Suria tadi tu, dia makan sikit sangat menyebabkan dia masalah berat badan dia naik. So that's why ramai juga orang bila dapat turunkan berat badan pada bulan puasa, sebabkan salah cara diet masa hari raya berat badan dia naik mendadak-dadak. Okay, baca komen jap. Setakat ni saya faham kalori dalam badan kena dikawal, makan apa sahaja. Makan apa sahaja, tapi kalori pastikan betul Puan Dormidah. Belajar ikut buat istiqomah doa kurus gitu kan Kak Yo. InsyaAllah akan terus. Baiklah, terus ke cara coach. Walaupun progresnya apa tadi? Progresnya agak lambat, tetap positif. Jangan risau. Progres lambat ada banyak gila sebab kita ada share dalam Black Magic Mentoring macam mana sebenarnya progres kita tu lambat, kenapa lambat dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan ia akan menjadi kita susah nak turunkan berat badan, supaya kita akan dapat tahu dulu keadaan diri kita. Okay, terima kasih kepada Puan Alicia Sofia yang dah renew. Alright, so again sekali lagi terima kasih kepada yang bersama kita, terima kasih kepada yang share, like, love dan sebagainya. Sekiranya korang rasa macam nak dapatkan meal plan, boleh hubungi konsultan Batak Fitness ataupun boleh klik dekat pin komen dekat bawah tu. Okay, bagi tahu saya nak meal plan yang boleh makan makanan kegemaran saya. Itu kita akan share macam manakah cara dia, sebab sekarang kita tengah ada promosi. Macam manakah sebenarnya kita boleh fully utilize apakah yang kita ada sekarang ni untuk kita senang dapat turunkan berat badan dengan mudah. So inilah cara kurus yang paling kurus di dunia. Okay, saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.